الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا عنكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Ghazali, adapun rizki yang dibahagi itu ialah apa yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu dan yang telah dituliskannya dalam Lauh Mahfuz dari apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai oleh seseorang dengan ketetapan qada yang ditetapkan dan waktu yang telah diwaktukan masanya, yang tidak akan bertambah dan tidak pun berkurang, tidak akan terdahulu dan tidak pula akan terkemudian daripada apa yang telah dituliskan tentang ketentuannya. Jadi Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita beberapa jenis rezeki. Jadi penjelasan ini perlu untuk kita melihat bahagian mana yang wajib kita bertawakal kepada Allah. Itu tujuan Imam Ghazali menjelaskannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu, bahawa tempat yang mana menjadi kewajipan kita berserah kepada Allah itu adalah pada jenis rizki yang disebut sebagai rizki yang dijamin, madmun, iaitu rizki yang mana rizki itu adalah rizki untuk kelangsungan hidup, rizki yang akan menyambung, yang memberi kehidupan kepada seseorang, yang akan memberi kekuatan kepada tubuh badannya untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan Allah. Jadi rizki itu dinamakan rizki yang madmun, yang dijamin. Allah menjamin akan memberi rizki. Jadi rizki ini rizki yang dijamin oleh Allah. Selagi seseorang itu hidup, dia akan dapat rizki ini. Jadi rizki inilah yang seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali menjadi kewajipan bagi kita ni untuk berserah bulat kepada Allah.
Jangan kita rusing, jangan kita ragu, jangan bimbang, jangan soal banyak, dan jangan soal tentang masalah rezeki jenis ini, madmun ini. Iaitu rezeki yang memberi kelangsungan hidup kepada kita lah. Memberi kekuatan untuk melakukan ibadah. Dijamin oleh Allah. Jadi, kita dilarang untuk mempersoalkannya atau membimbanginya. Tapi kalau kita ada kebimbangan tentang perkara ini, berarti kita telah melanggar kewajipan itu. Artinya kita berdosa. Jadi sebenarnya bertawakal kepada Allah ini diperlukan dalam semua perkara. Cuma dijelaskan oleh Al-Ghazali secara khusus bahawa itu tempat yang mana kita suruh bulat ke dia dan jangan bimbang. Dan kebimbangan berarti kita telah melanggar perintah yang mana menjadi kewajipan kita untuk menyerahkan urusan itu kepada Allah. Jadi Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita pembahagian rezeki yang lain, iaitu yang kedua, rezeki yang disebut sebagai maksum, yang sudah dibahagikan, yakni rezeki yang sudah ditetapkan untuk seseorang itu, sudah sabit pada ilmu Allah, kemudian tertulis di Lauh Mahfuz. Dan rezeki ini tak akan berubah, sudah ditetapkan Allah. Maksudnya, rezeki ini ditetapkan berapa banyak, bila dia dapat, bagaimana dia dapat, dan tidak akan berlaku perubahan tentang rezeki yang sudah ditetapkan Allah kepada seseorang ini. Jadi ini dinamakan diberi nama sebagai rezeki yang maksum, yang sudah diagih-agihkan, sudah dibahagikan. Orang yang dapat banyak ni, dia akan dapat banyak tu lah. Tidak lebih daripada itu. Jadi, kata-kata orang tua dulu tu, pepatah kata orang tua kita dulu, betul dari satu segi. Apa yang, kalau secupok-secupok lah, tak akan jadi segatang lah, betul. Tidak salah. Cuma salah dari segi praktis orang kita. Kefahaman orang kita ni, praktis orang kita, dia tidak ada bahagian usahanya. Itu tempat dia salah. Adapun kata-kata bahawa kalau secupok-secupok lah, sekatang-sekatang lah, memang itu yang sebenarnya. Tak akan berubah dah. Jadi kesilapan dari sudut lain. Dari sudut manusia ini, dia tidak mengusahakan. Yang mana itu adalah bahagian taklif syariat. Taklif syarak. Supaya kita berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita meninggalkan bahagian usaha, kita sudah menjadi Jabariyah. Kerana Jabariyah ini orang yang menolak usaha ni. Pada dia tak ada usaha. Semuanya ketetapan. Di situ bahagian kesilapannya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Ar-rizku maksumun mafru'un minhu. Laisa taqwa taqiyyin bizaidih wala fujuru fajirin binaqisih. Bermaksud, rizki itu sudah dibahagi dan sudah selesai pembahagiannya, yang tidak akan bertambah dengan sebab takwa orang yang bertakwa, dan tidak mengurangkannya oleh kejahatan orang yang jahat. Jadi rezeki ini sudah ditetapkan. Cuma ia menjadi rahsia. Tak ada orang tahu. Ketetapan Allah. Sabit pada ilmunya. Menurut kehendaknya. Cuma bila dizahirkan di Lauh Mahfuz, dapatlah malaikat tu tahu. Orang ni dapat banyak ni, orang ni dapat banyak ni. Tapi apa yang sabit pada ilmu Allah, tak ada orang tahu. Rahsia Allah. Jadi bahasa mudahnya, rizki yang maksum ini boleh kita letakkan pada taraf hakikat. Dalam istilah tasawuf sebagai hakikat. Sesuatu yang tersembunyi pada ilmu Allah. Perkara sebenarnya, kenyataan sebenarnya, tapi menjadi rahsia. Jadi kita ni disuruh meyakini perkara ni, adanya benda ni. Jadi tujuan kita tahu benda ni, kita belajar benda ni supaya kita tahu perkara ni. Adanya sesuatu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan untuk setiap
makhluknya. Dan itu menjadi rahsia. Kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala maklumkan kepada mereka ni. Kalau pada Nabi dan Rasul, menerusi wahyu lah. Dan kalau terjadi kepada para awliya dan salihin, itu secara firasah. Atau istilah-istilah lain seperti kasyaf dan sebagainya. Itu diberitahu. Tapi hak asalnya tak ada orang tahu hakikat sebenarnya. Baik, ada pun rezeki yang dimiliki ialah apa yang dimiliki oleh setiap orang dari harta-harta dunia menurut apa yang sudah ditakdirkan. Jadi rezeki yang dimiliki ini dilihat dari sudut apa yang kita milik. Dan itu juga termasuk apa yang sudah ditetapkan. Apa yang kita milik pun, banyak mana apa yang kita milik itu juga termasuk ketetapan Allah. Cuma dilihat dari segi milik. Maka dinamakan rezeki itu rezeki yang dimiliki. Dilihat dari segi ketetapan, itu dinamakan rezeki yang maksum, yang sudah ditetapkan Allah. Jadi supaya kita tahu. Sebab apa benda-benda macam ni kita perlu kita tahu? Kenapa ada banyak jenis ni? Kerana ada dalil yang menyebutnya. Ada ayat dan hadis yang menyebutnya. Jadi Al-Ghazali ni cuma dia menganalisa dalil-dalil itu dan menyusun balik supaya jelas dan mudah kita faham. Secara mudahnya, semua perkara sudah ditakdirkan Allah. Sudah ditetapkan Allah. Cuma perincian ini, huraian ini, kerana ada dalil-dalil khusus yang menyebut dari sudut tertentu. Kalau hadis tadi itu, nak beritahu bahawa rezeki itu sudah dibahagikan Allah. Dari sudut, dia sudah ditetapkan Allah pembahagiannya. Yang mana tak akan berubah. Ketaatan yang dibuat oleh manusia tidak akan merubahnya, tidak akan menambahkannya. Demikian juga keburukan dan kejahatan yang dibuat olehnya itu tidak akan merubah. Biar kita faham hakikat ni. Itu dinamakan maksum. Tapi bagaimana dengan keterangan-keterangan lain yang mengaitkan dengan amalan soleh itu menambahkan rezeki dan sebagainya? Sebagai contoh, adalah beberapa keterangan dan adalah dalil-dalil dan riwayatnya berkait dengan mulazamah orang yang biasa dengan solat duha, dimurah dan dimudahkan rezekinya. Yang tu macam mana pula tu? Inilah yang perlu kita faham. Jadi rezeki ini Al-Ghazali melihat dari aspek yang berbagai. Dari sudut dia ditetapkan, dinamakan maksum. Dari sudut dimiliki, dinamakan mamluk. Jadi rezeki yang dimiliki ini, iaitu rezeki yang dimiliki oleh seseorang menurut apa yang sudah ditakdirkan juga. Ditakdirkan, tetap ditakdirkan. Cuma tengok dari sudut milik. Apa yang kita milik, belum tentu kita guna. Belum tentu. Milik banyak, pakai sikit je. Inilah kadang-kadang kita bila dikuasai sifat tamak, ini kadang-kadang dia mari kegilaan gila duniawi kita ni, tamak nak milik serba-serbi. Padahal kalau kita fikir, hak kita pakai sikit je. Hak kita pakai sungguhnya sikit je. Hak lain tu capurnya ngangang kita. Capurnya keberahian kita, nafsu kita, keinginan kita. Tapi selagi semua itu dimiliki secara sah dari segi syarak, tidaklah salah. Selagi semua itu dimiliki secara sah menurut syaraknya. Tapi kita ni kadang-kadang dimain oleh hawa nafsu kita sehingga timbul sifat samuk, sehingga timbul sifat tamak. Tu hak buruk sikit. Buruknya. Jadi puncanya kerana kita tak lihat dari aspek ni lah, bahawa hak sebenarnya rezeki kita ni, hak yang kita makan, hak kita pakai, hak kita guna, hak itulah bahagian kita. Hak lain jadi bahagian orang. Jadi bahagian orang mereka. Takkan nak makan, kita ni nak makan seekor lembu sehari. Takkan nak makan gitu. Takkan nak makan sampai setang beras sehari kita. Tak akan berlaku. Hak kita makan, kodok-kodok yang kita makan tu lah. Hak lain jadi rezeki orang, sekalipun milik kita. Milik kita masuk sekawa. Hak bahagian kita sepinggang je. Bahagian orang, hak lain jadi bahagian orang tu. Jadi pembahagian-pembahagian ini kalau kita teliti bermanfaat. Kadang-kadang menyedarkan kita dan mudah-mudahan mengeluarkan kita
daripada sifat tamuk bila kita tahu hakikat ni. Dan telah dibahagikan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk dimilikinya. Milik. Topak rumah kita saja, kita duduk, orang lain milik je lah. Milik. Jadi saka lah. Ataupun jadi bahagian orang lain lah. Contohnya. Benda-benda lain pun sama lah. Tapi nak kabarnya, ada jenis rezeki yang dinamakan rezeki yang dimiliki. Baik. Dan dia adalah dari rezeki Allah Ta'ala. Termasuk rezeki juga. Baik. Berfirman Allah Ta'ala, kenapa timbulnya nama ni, mari di mana rezeki yang dimiliki ni, mesti ada dalil dia. Jadi Al-Ghazali mengumpulkan dalil-dalil itu dan menyusunnya. Sehingga diberi nama madmun, maksum, mamluk. Semua benda-benda ni disebut dalam dalil. Ada dalil. Baik, tentang rezeki yang dimiliki ini, berfirman Allah Ta'ala, anfiku mimma razaqnakum. Yani suratul Baqarah ayat 254 yang bermaksud, belanjakanlah di jalan Allah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu. Yani dari apa yang telah kami memberikan hak miliknya kepada kamu. Jadi, Al-Ghazali memahami ayat ini sebagai makna rizki yang dimiliki. Belanjakanlah apa-apa yang kami rizkikan kepada kamu, yakni apa yang kami beri milik kepada kamu. Jadi timbulnya istilah rizki yang mamluk ini ternyata adalah dalil-dalil yang dirojong oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan ada pun rizki yang dijanjikan. Ada jenis lain. Rizki yang dijanjikan padahal apa yang dijanjikan itu sekiranya dapat, itu juga yang ditakdirkan Allah. Cuma dilihat dari aspek ada janji yang berkait dengan rezeki itu. Adapun rezeki yang dijanjikan itu ialah apa yang telah dijanjikan dengannya oleh Allah kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala janji. Tapi dia tidak berlawan dengan maksum yang sudah dibahagikan, itu rahsia Tuhan. Hak janji ini sebab itu, untuk memahami perkara-perkara seperti ini, dalam disiplin ilmu tasawuf, dibuat satu pembahagian, supaya tak timbul kekeliruan. Iaitu, ada bahagian hakikat, ada bahagian syariat. Ada bahagian zahir, ada bahagian batin. Jadi, rezeki ini dinamakan rezeki yang dijanjikan. Bila sebut dijanjikan, dia kait dengan janji. Maksudnya, bila janji itu ditunai, dia akan dapat rezeki ini. Apakah bererti rezeki ini tidak ditentukan sebelum itu? Tidak juga. Hakikat sebenarnya, dia juga termasuk apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma dilihat dari aspek janji. Maka di sinilah aspek rezeki yang dijanjikan, rezeki yang dimiliki, itu adalah aspek syariat, aspek zahir. Adapun rezeki yang dijamin, rezeki yang dibahagikan, itu aspek hakikat, rahsia Tuhan. Jadi supaya kita faham. Jadi rezeki yang dijanjikan ini merujuk kepada aspek syariatnya, zahirnya. Kalau mu buat gini, mu akan dapat ni. Itu aspek zahir syariat. Adapun hakikat sebenar, dia tak lari daripada apa yang sudah dibahagikan Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik. Kenapa kita perlu faham seperti ini? Bahagian hakikat itu bahagian keyakinan. Benda yang perlu kita yakin. Bahawa kita perlu yakin memang Allah Ta'ala ni sudah menetapkan segala-galanya. Cuma kita tak tahu apa yang ditetapkan. Itu bahagian keyakinan. Bahagian syariat pula ni, berkait dengan rezeki yang dijanjikan ni, ini bahagian usaha. Bila Tuhan janji, muak gini, muak akan dapat benda ni, kena usahalah. Bila muafakat dengan kehendak Allah, dapatlah. Itu adalah panduan untuk berusaha. Itu bahagian syariatnya. Jadi kalau kita tak mengaji sudut pandang tasawuf ni, kadang-kadang berlaku pertembungan. Ni dia janji, buat gini dia akan beri. Tadi dia akan beri, tak dah. Mana ni? Tak sikus lalu. Sebab itu,
Disiplin ilmu tasawuf membahagikan kepada dua, bahagian hakikat dan bahagian syariat. Untuk kita faham, bahagian hakikat tu memang kerja Tuhan, urusan Tuhan. Dan kita kena percaya, kena tahu, kena faham, kena percaya benda tu. Bahagian syariat ni bahagian kita. Bahagian ikhtiar, bahagian usaha. Nak usaha macam mana, nak ikhtiar macam mana. Tengoklah antara janji Tuhan. Tuhan janji membuat begini, mu akan dapat. Carilah laluan tu. Itu maksudnya. Jadi rezeki yang dimiliki, rezeki yang dijanjikan, itu bahagian syariat yang zahir. Adapun rezeki yang dijanjikan itu ialah apa yang telah dijanjikan dengan dia oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa dengan syarat takwa. Jadi takwa itu syarat sebagai janji, dan dikurniakannya secara halal tanpa bersusah payah. Kita yang akan dapatnya itu dapat secara halal, kemudian tidak bersusah payah. Padahal yang kita dapat itu juga yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diagih, dibahagikan oleh Allah. Cuma bahagian zahir syariat kita ni disuruh bertakwa. Bila mau bertakwa, mau akan dapat rezeki ni dalam bentuk yang lenang, yang halal. Namun hakikat sebenarnya tak lari daripada apa yang sudah ditakdirkan. Cuma hak yang ditakdir itu bahagian hakikat, orang kita tak tahu. Cuma kita diberitahu supaya kita percaya benda tu. Bahagian syariat ni bahagian ajaran, panduan kepada kita, apa yang patut kita lakukan. Baik, firman Allah Ta'ala, mana dalil berkait dengan rezeki jenis ini? Al-Ghazali mengaitkannya dengan ayat ini. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Itu dijanjikan. Orang yang bertakwa, dia akan dapat. Allah Ta'ala beri jalan keluar daripada kesusahan. Dan ia akan memberinya rezeki dari jalan yang dia tidak menyangkakannya. Dia akan dapat rezeki daripada sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Dijanjikan. Ini janji Allah. Sesiapa yang bertakwa, dia akan dapat dua perkara ni. Jadi seolah-olahnya, kalau kita faham selapis, benda tu belum ditetapkan lagi lah. Seolah-olahnya. Sebab bila ada benda ni, dia akan dapat benda ni. Tidak. Ini adalah aspek syariat yang zahir. Sebagai apa yang patut kita lakukan. Apa yang patut kita usahakan. Jadi bila Allah Ta'ala janji, siapa yang bertakwa, dia akan dapat benda ni, dia akan dapat benda ni. Dan kalau kita nak benda tu, kena ikut jalan dia lah. Kena cari jalan takwa lah. Kena baiki takwa. Kena perkukuhkan takwa. InsyaAllah akan dapat. Tapi apa yang kita dapat tu, tetap apa yang semua itu sudah dibahagikan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Biar kita faham gitu. Jadi sama jugalah. Sebagai contoh yang menjadikan kita agak keliru dan pening dalam membahaskan tentang masalah qada dan qadar ni, kerana kita tak lihat dari dua aspek ni. Kita lihat dari aspek yang sama. Jadi nampak macam bertembung lah. Allah Ta'ala menetapkan, kemudian kita disuruh. Kita disuruh, contoh yang mudah, kita disuruh supaya buat ibadah. Kemudian, sebagai contoh lah, Allah Ta'ala menetapkan kita tak buat ibadah. Jadi kita akan nampak bertembung lah situ. Sebab kita tengok pada satu aras. Maka di sinilah penyelesaiannya. Tasawuf membuka ruang kepada kita, memahamkan kita bahawa ada dua aras yang berbeza. Satu hakikat yang batin, dua syariat yang zahir. Dua arah yang berbeza. Hakikat yang batin itu ketetapan Allah. Itu kerja Tuhan. Itu rahsia dia. Adapun arah yang zahir, syariat yang zahir, bahagian usaha kita, ikhtiar kita. Jadi apa yang ditetapkan untuk kita, kita tak tahu. Cuma kita disuruh berikhtiar. Berusahalah untuk jadi baik. Berusahalah untuk buat soleh. Melakukan kebaikan, melakukan kesolehan. Jadi tak jadi, itu berkait dengan ketetapan Allah. Maka disitulah
Dosa pahala tu bukan atas kejadian tu, tapi atas usaha kita tu, niat kita, perancangan kita. Sebab itulah perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi tapi bukan dengan niat kita, bukan perancangan kita, bukan usaha kita, tidak dikira salah. Sebab apa? Kerana kejadian itu merujuk kepada takdir Allah. Dosa pahala kita merujuk kepada usaha kita. Merujuk kepada usaha kita. Baik, orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan, memang tak puasa lah kalau gitunya. Baik, kena tanya orang yang makan tu, sama aja dia makan dengan sengaja ke atau tidak sengaja. Sekiranya benda ni berlaku pada dia, dia terlupa, dia puasa gitu. Dia terlupa. Sama ada dia dah ingat atau dia hilang akal dan sebagainya. Dia mabuk pada waktu tu, mabuk tanpa sengaja. Jadi, perbuatan tidak berpuasa itu pada dia tidak dikira salah. Sebab apa? Itu bukan usaha dia, bukan kehendak dia. Di sini baru kita faham. Jangan bahas lebih daripada tu. Bahas lebih daripada tu, sama ada dia akan jadi Jabariyah atau akan jadi Qadariyah. Setakat tu je. Sebab di sinilah kita boleh faham hadis Nabi, "Idza zukiral qadaru fa amsiku." Bila disebut tentang takdir, maka diam, stop, jangan banyak bercakap, jangan mengulah banyak lagi dah. Jadi yang dikenaki dengan takdir di sini, yang kita disuruh supaya mendiamkan diri ni, jangan banyak soal ni, jangan banyak bahan ni, aspek-aspek tertentu. Bukan semua aspek. Terutamanya aspek keadilan Allah. Mana adilnya Tuhan dalam ketetapannya tu. Kenapa Tuhan tetap kepada orang ni gini, orang ni gini. Itu jangan soal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang dia buat, tapi kita ni lah yang ditanya. Kenapa membuat begini? Kenapa buat begini? Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Jadi kalau kita tak faham perkara seperti ini, kita akan terbabah dalam membahaskan perkara ini, sehingga kita tak sedar kita jatuh gaung. Inilah yang menjadikan timbulnya kelompok yang terbabah ni, iaitu kelompok Jabariyah, Qadariyah. Ia tebing juga, nak suruh siku, nak suruh boleh faham juga ni. Nak memahami rahsia keadilan Allah ini dia bahas akhir kali. Ini terbabah tangan kanan, ini terbabah tangan kiri. Ini puncanya kan dilanggar. Sebab tu di zaman awal Islam dulu, bila ada orang yang cuba nak mempersoalkan tentang rahsia qada ni, termasuk perkara-perkara yang dilarang ni, para sahabat seperti Sayyidina Umar ni, dia menghukum orang tu. Dia hukum, dilarang keras. Kenapa dia langgar apa yang sepatutnya dia tidak bahaskan perkara itu. Jadi balik kita kepada masalah rezeki ini. Bila disebut rezeki yang mau'ud itu adalah merujuk aspek syariat zahir. Supaya kita tahu kaitan antara rezeki dengan usahanya, dengan janjinya. Dan kalau kita nak rezeki itu, kita cari jalan seperti itulah. Usahakanlah cara-caranya itu. Dan bila muafakat kehendak Allah, dapatlah. Maka inilah jenis-jenis pembahagian rezeki. Dan rezeki dan bertawakal itu, kata Ghazali, hanya wajib terhadap rezeki yang dijamin. Itu tujuan Ghazali menjelaskan jenis-jenis rezeki ini. Pertama sekali kerana ada dalil yang menyebutnya. Tentang persoalan rezeki ini, beberapa dalil yang menyebut tentang perkara itu. Maka Ghazali membahaskannya. Maka lalu disimpulkan bahawa perkara yang berkait dengan tawakalnya, yang menjadi kewajipan untuk kita serah bulat kepada Allah, adalah dalam persoalan rezeki yang dijamin tadi itu. Rezeki yang akan memberi kekuatan kepada tubuh badan kita sehingga dapat melaksanakan perintah Allah.
Rizki hak tu dijamin oleh Allah. Dan bahagian tu kita kena serah bulat ke dia. Jangan meletakkan kebimbangan dan keraguan tentang perkara itu. Jadi kalau kita mempersoalkan dengan hati, membimbanginya, merungsingkannya, berarti kita berdosa di situ. Maka hendaklah anda mengetahui hal itu. Adapun makna ta'rif tawakal. Baru nak ta'rif. Huraian. Pengertian konsep tawakal sebenarnya guan ni. Baik. Adapun makna ta'rif tawakal, yakni definisilah. Maka sesungguhnya telah berkata setengah daripada para guru kami, yakni Guru Al-Ghazali, bahawa tawakal itu ialah penyerahan hati. Penyerahan hatinya. Bertawakal kepada Allah dengan menjuruskan penyerahan sepenuhnya kepadanya. Hati itu bulat serah ke dia. Atas keyakinan ini bahagian dia, ini urusan dia. Itu maksudnya. Dan putus harapan sama sekali pada yang lain daripada Allah. Yang ni tak meletak harapan sama sekali kepada yang lain dah. Tak meletak harapan sama sekali pada yang lain. Semata-mata serah kepada Allah. Jadi kalau kita nak tengok kepada apa yang dijelaskan berkait dengan kewajipan tawakal tu, berkait dengan rizki yang memberikan kelangsungan hidup kita ni, yang akan memberikan kekuatan untuk kita buat ibadah ni, hak bahagian tu kita hanya kena lihat serah kepada Allah semata-mata, jangan paut kepada yang lain dah. Kalau kita paut hati kita kepada yang lain, kita berdosa di situ. Dalam rizki jenis tu, jenis madmun yang dijamin tadi tu. Rizki yang akan memberi kekuatan kepada kita, yang membolehkan kita untuk melaksanakan ibadah. Jadi waktu kalau tengok pada takrif ni, kita kena serah bulat kepada Allah, jangan letak harapan kita kepada yang lain. Kalau hati kita paut kepada yang lain, kita dosa situ. Dosa. Tidaklah batal akidah, sebab pautan hati itu perasaan, zuk, dia bukan i'tiqad. Di sini kadang-kadang orang kita keliru. Kalau tidak mengaji tasawuf, dia mengaji usuluddin saja, sini tempat-tempat dia keliru kalau dia baca kitab. Jadi setengah tu kadang-kadang kita baca kalam-kalam ahli tasawuf ni, tapi kita tidak melihat dari sudut yang betul. Kita lihat dari sudut usuluddin, inilah yang jadi celaru. Letak pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Kalau kita tengok dari sudut usuluddin, memang batal iman kita. Tapi kalau lihat dari sudut tasawuf, tidak. Sebab itu bahagian rasa hati dia tu, zuk hati dia, pautan hati. Kita ni, orang manusia seperti kita ni, yang berada pada tahapan hati kita ni banyak cenderung berpaut kepada sebab musabab, itu biasa je. Dalam hati kita tetap yakin bahawa rezeki datang dari Allah, tapi tak ada gaji, peningok pada kita kadang-kadang. Pening pada kita. Itu nak khabar tautan hati. Adapun keyakinan tetap mentasdikkan bahawa rezeki itu datang semata-mata dari Allah. Tapi pautan hati kita ni nyakut kat situ. Jadi kalau kita tengok, kita baca kalang ahli tasawuf situ, kita tengok dari sudut usuluddin, Allah batal iman kita kerana letak keyakinan kepada yang lain. Itu sudut usuluddin. Sebab tu kalau dia ngaji usuluddin saja, tak ngaji tasawuf, inilah tempat dia pewing, tempat dia terbabah. Ataupun tempat dia keliru dalam menghuraikan. Jadi pautan seperti itu tidak membatalkan iman, tetapi menunjukkan kepada hati kita ni kelam, gelap, kerana banyak berpaut kepada yang lain. Dan itu lumrah pada kita ni, orang yang berada pada martabat yang disebut dalam tasawuf sebagai maqam al-asbab, hati yang paut banyak pada sebab musabab. Tapi keyakinan kita tetap meyakini segala-galanya Allah saja, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Tapi pautan hati kita ni, nak kata apa? Kerana hati kita itu belum murni. Dari segi tasawufnya belum murni. Tapi tidaklah batal keyakinan. Sekalipun pautan hati kita ni berpaut kepada sebab musabab tadi itu atas zuk perasaan kita, hati kita saja, bukan keyakinan kita.
Jadi kita kena jelas molek di sini supaya tidak keliru. Baik, dan setengah mereka itu pula mengatakan, yakni pendapat yang lain dalam menghuraikan makna tawakal, bahawa tawakal itu ialah memeliharakan hati, yakni bertawakal hanya kepada Allah semata-mata dalam menentukan mana tempat yang baik dengan menggantungkan harapan, yakni membuang pergantungan harapan hati kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Lebih kurang jugalah. Yakni menyerahkan urusan itu kepada Allah saja, sehingga pergantungan hati kita tu kepada yang lain tu kita buang semua itu. Itu hakikat tawakal. Hak sebenarnya. Jadi kita hari ini sudah ada pengertian tawakal, tapi belum mencapai hakikat tawakal hak betul ni. Di sinilah kita boleh faham di dalam hadis Nabi, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, disebut haqqa tawakkuli, tawakal hak betul-betul hakikat sungguh. Nak khabarnya tahapan tawakal ni banyak, peringkat tawakal ni banyak. Hak sebut sini ni hak tinggi sekali. Ibarat hak tinggilah, iaitu hati sudah tidak lagi melihat dan meletak pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Hatinya bulat hanya kepada Allah. Jadi kita dah dapat sini, sebab hati kita banyak terpengaruh dengan makhluk ni, banyak terikat dengan sebab-musabab ni. Sekalipun dalam i'tiqad, tasdik hati kita meletakkan semuanya kepada Allah. Jadi hati kita banyak berpaut. Jadi kalau kita faham perkara ni, kita akan faham hadis itu. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pasti Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepadamu seperti diberi rezeki kepada burung. Yang ini tanpa sebab, tanpa mengikuti sebab kelaziman. Sebab itu diberi tamsilan seperti burung diberi rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar dalam keadaan pagi perut kepeh, balik kenyang. Dan kita tahu bahawa sebab-sebab kepada rezeki ni pada burung tu sangat nipis. Sebab dia hanya terbang cari je. Tapi tidak macam kita ni. Kita ni bukan saja cari. Pencarian kita ni banyak. Bertanang lah, bertani, bercucuk tanah lah, menjadi ke laut, nelayan lah. Banyak usaha kita ni tebal. Burung tu nipis usaha dia. Terbang je cari. Tapi dia boleh tiada hari. Bertahun-tahun dia hidup gitu. Semut duduk di rumah kita pun gitu juga. Bertahun-tahun dia duduk gitu. Sedangkan dia tidak ada kerjanya, tak ada gajinya, tak ada perusahaannya, tak ada serba-serbi. Tapi sebab dia tu sangat nipis. Jadi kita diberitahu sekiranya manusia sampai ke darjah itu seperti itulah. Di sinilah kita boleh faham kisah awliya. Kisah para wali yang mereka ni diberi rezeki dengan cara yang seperti itu. Tidak ikut saluran sebab musabab. Kenapa? Dia boleh darjat ni, dia sampai darjat ni. Seperti yang disebut Ghazali tadi tu. Hakikat tawakalnya, iaitu hati bulat menyerah urusan kepada Allah tanpa meletak lagi pergantungan kepada yang lain. Bukan pada i'tiqad saja, tapi pada zuk hatinya juga. Bahagian zuk hati tu yang tak ada pada kitanya. Bahagian i'tiqad ada. Memang urusan dia belaka serah, tapi perasaan tak pergi situ. Dia banyak paut dan lain juga. Dan tidak salah dari segi ni, itu memang naluri manusia, lumrah manusia macam tu. Cuma jiwa kita ni tidak kukuh seperti orang yang sampai darjah ni. Jadi orang yang sampai ke sini, dia akan mengalami pengalaman itu. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu, bagaimana rezeki yang diperoleh oleh Sayyidah Maryam disebut dalam Al-Quran. Dan banyak lagi kisah para awliya di dalam kitab-kitab manaqib dan sebagainya. Diberi rezeki di luar dugaan, tanpa sebab. Kita fahamlah bahawa mereka mencapai apa yang disebut dalam hadis itu.
Kita ni kadang-kadang kalau tak faham molek gini, kita mikir, aku tawakal dah, tak boleh juga gitu. Tak ada rezeki aku tanpa sebab ni. Banyakkannya kita kena cari jalan belaka, cari belaka. Mana tak boleh, pasal tawakal tu. Biar dia faham. Bahawa tuntutan tawakal tu dia ada martabat-martabatnya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan mungkin barangkali akhir kot minggu depan kita dah mungkin dah masuk puasa. Tengoklah kalau tak ada apa-apa, ini mungkin yang terakhirlah untuk kali ini, dan kalau dipanjangkan umur insya-Allah akan bersambung selepas Ramadan pula lah. Itu kalau dipanjangkan umur lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.